Terima kasih Rita di Kota Kinabalu. Persidangan mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-17 memasuki hari keempat hari ini. Pada persidangan pagi tadi, peruntukan untuk Sarawak dalam bajet 2016 diminta dikaji semula agar negeri ini dapat menikmati pembangunan seiring semenanjung. Menurut Adun Bukit Kota, Dr. Abdul Rahman Ismail, peruntukan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada pembentangan bajet Oktober lepas adalah tidak mencukupi untuk melaksanakan pelbagai projek di Sarawak, khususnya sekolah, kesihatan, jalan raya, bekalan air serta elektrik bagi tahun depan. Menyentuh mengenai 11 kerusi Dewan Undangan Negeri yang baru, beliau berkata ia akan membantu mempercepatkan usaha merapatkan jurang pembangunan di luar bandar yang masih ketinggalan. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar, Tan Sri Alfred Jabu mahu pihak swasta terlibat dalam pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa atau RGC di Long Lama. Katanya penglibatan pihak swasta diperlukan untuk pembinaan pusat komersial, peladangan berskala besar dan perumahan di RGC tersebut. Tan Sri Alfred Jabu menjawab pertanyaan daripada Adun Telang Usan, Dennis Ngau. Tambahnya, projek pembinaan jambatan Long Lama yang sedang dalam pembinaan juga akan membuka peluang pembangunan lebih luas di kawasan RGC tersebut selain kawasan Tuto Apoh dan Ulu Baram. Dewan juga dimaklumkan bahawa kerajaan telah menetapkan beberapa langkah untuk campur tangan dalam keadaan tertentu bagi membolehkan rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah, memiliki rumah. Menteri Muda Perumahan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ini termasuk pelaksanaan dasar kawalan harga siling terhadap dua jenis rumah iaitu rumah kos rendah dan rumah kos sederhana. Harga siling rumah kos rendah ditetapkan pada RM50,400 bagi unit tengah dan RM59,220 bagi unit tepi. Manakala bagi rumah kos sederhana, unit tengah ialah RM80,000 dan unit tepi RM100,000. Datuk Karim menjawab pertanyaan Adun Pantai Damai, Dr. Abdul Rahman Junaidi dan Adun Lambir Ripin Lamat. Kerajaan didesak agar mempercepat pembinaan sekolah-sekolah baru terutama bagi menggantikan sekolah yang lokasinya terletak di tepi sungai. Wakil Rakyat Takmin Joseph Mauh Ikeh berkata kesemua 6 buah sekolah di kawasannya diancam banjir setiap kali hujan lebat selain tidak lagi dapat menampung pertambahan pelajar setiap tahun. Katanya kerajaan mempunyai pelan untuk memindahkan kesemua aset sekolah dan pelajarnya di kawasan yang lebih tinggi dengan infrastruktur yang lebih sempurna, namun sehingga kini belum terlaksana sepenuhnya. Joseph Mauh menjelaskan perkara ini kepada pemberita dalam sidang media di Dewan Undangan Negeri di Kuching. Sementara itu, Adun Jemoreng Abu Sman Jahwi mahu supaya masa siaran radio berbahasa Melanau dipanjangkan memandangkan ketika ini siaran bahasa itu hanya bersiaran 1 jam dengan kekerapan seminggu sekali. Jelasnya jika siaran bahasa itu hanya bersiaran 52 kali setahun dan tidak dipanjangkan, ia dikuatiri menghadkan penyampaian maklumat kepada masyarakat tempatan yang masih bergantung kepada siaran radio. Abu Sman menjelaskan perkara itu dalam sidang media di Kuching. 11 lagi pakej projek pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo di Sarawak LPBS yang melibatkan jajaran dari Kuching hingga Kemiri akan ditender tahun depan. Salah satu dari pakej itu melibatkan jajaran sepanjang 73 km bermula dari Serian hingga ke Pantu di Sri Aman. Pelancarannya dijangka pada Januari 2016. Menjelaskan perkembangan tersebut, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu selaras kehendak kerajaan negeri yang mahukan lebih banyak penurunan kuasa, pelaksanaan LPBS akan diselaraskan Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Komunikasi Sarawak. Untuk Pen Borneo nanti semuanya akan dilaksanakan dan pelaksanaannya akan diselaraskan oleh Kementerian Infra dan Komunikasi Negeri Sarawak, iaitu MITKOM di bawah Datuk Seri Mahathir Manyin. So they will be the project owner yang akan memastikan pelaksanaan, manakala Kementerian Kerja Raya akan menjadi checker. Checker maknanya kita akan memastikan bahawa projek ini we will monitor lah. We call it checker. Dari segi kerja, dari segi financial requirement, apa yang diluluskan, ekor ceiling yang ditetapkan, ekor standard spesifikasi yang ditetapkan. Datuk Seri Fadilah ditemui pemberita selepas perasmian projek naik taraf Jalan Kuching Serian dari Batu 10 hingga ke Batu 15 di Kompleks Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Kuching.
Mengenai pakej LPBS bagi jajaran Simpang Nyabau ke Simpang Bakun di Bintulu dan jajaran Teluk Melano ke Sematan, kedua-dua pakej itu giat dilaksanakan ketika ini. Sementara itu, kesesakan jalan raya yang sering berlaku di kawasan Batu 10 hingga ke Batu 15, Jalan Kuching Serian, dijangka dapat diatasi dalam tempoh kira-kira 2 tahun melalui pelaksanaan projek naik taraf jalan berkenaan. Dengan kos hampir 80 juta ringgit, jalan sepanjang 9.2 km itu akan dinaik taraf dari 2 lorong 2 hala ketika ini kepada 4 lorong 2 hala dan dijangka siap pada Ogos 2017. Pasukan Gerakan UMNO PGA Sarawak tidak akan memandang remeh isu keselamatan di negeri ini biarpun tidak lagi berdepan ancaman pihak komunis. Sebaliknya, pencerobohan di Lahad Datu Sabah wajar dijadikan peringatan bahawa ancaman keselamatan tetap wujud, terutama yang bersifat subversif. Komander Brigade Pasukan Gerakan UMNO Sarawak, Dato' Isa Munir mahu pasukannya sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan wujudnya ancaman keselamatan termasuk daripada golongan pelampau. Selain ancaman di kawasan sempadan seperti insiden di Lahad Datu, keadaan politik juga boleh memberi kesan negatif terhadap keselamatan negara. Oleh itu, anggota-anggota PGA sebagai pasukan barisan hadapan terus diingatkan untuk meningkatkan kemahiran serta pengetahuan dalam penguatkuasaan undang-undang. Dato' Isa berucap pada upacara pembarisan tamat latihan kursus asas PGA Siri 1 2015 di Pusat Latihan Polis di Kuching. Seramai 112 anggota PGA yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak berjaya menamatkan latihan selama 3 bulan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Sarawak hari ini melancarkan pelekat label cakra optik yang baharu atau lebih dikenali sebagai hologram dalam usaha memerangi penjualan cetak rompak DVD, CD dan VCD lagu tempatan di negeri ini. Hologram baru itu ditambah baik ciri keselamatan bagi mengelak ia ditiru oleh pihak tidak bertanggungjawab. Ini termasuk memperkenalkan penggunaan thermal ink pada pelekat bertindak balas pada sinaran UV di mana pelekat akan bertukar warna dari hitam ke merah selain saiz label yang sebesar ibu jari. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Snoda Lawan yang juga Presiden Persatuan Artis dan Pemuzik Dayak di Ibu Pejabat KPDNKK di Kuching. Dalam ucapannya, beliau berkata, usaha membantras penjualan DVD, CD dan VCD cetak rompak tidak seharusnya diletakkan di bahu KPDNKK semata-mata. Sebaliknya, orang ramai selaku pihak utama memainkan peranan penting untuk tidak membeli barangan cetak rompak yang bukan sahaja akan menyebabkan kegiatan itu semakin berleluasa, malahan mendatangkan kerugian kepada industri hiburan. Sementara itu, pengarah KPDNKK Negeri, Dato' Stanley Tan berkata, pihaknya memandang serius kegiatan cetak rompak yang melibatkan karya-karya muzik Dayak di Sarawak. Antara usaha yang telah diambil pihaknya bagi membantras kegiatan itu ialah menubuhkan pasukan petugas khas membantras cetak rompak dan barangan tiruan selain melakukan pemeriksaan dan operasi bersepadu secara konsisten. Kementerian itu juga mewujudkan sebuah unit forensik yang bertujuan memperkasa usaha menangani jenayah cetak rompak melalui internet. 6 peserta bintang kecil bakal berentak bagi merebut gelaran juara pada konsert kemuncak bintang kecil akhir 2015 di perkarangan RTM Kuching Ahad ini. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Kawasan Sarawak, Tuan Haji Jamil Seman, 6 peserta tersebut iaitu masing-masing 2 dari Sarawak dan Terengganu, manakala selebihnya dari Sabah dan Pahang. Produk tahunan RTM ini katanya telah meningkatkan rating di kalangan penonton terutama di TV2 dan akan disiarkan secara langsung di saluran tersebut bermula 9 malam. So kalau kita dah 700,000 is considered very good. Macam last year kita capai 800,000 lebih. Haji Jamil berkata demikian dalam sidang media konsert kemuncak bintang kecil akhir 2015 di RTM Kuching. Bintang kecil tambahnya merupakan medan melahirkan bakat di kalangan kanak-kanak dan ianya juga menjadi program tonggak RTM di peringkat nasional. Johan akan menerima wang tunai RM15,000, naib Johan RM10,000 dan tempat ketiga RM7,000 berserta piala dan sijil. Baik, saudara zakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Anissa di Johor.